Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita semua dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kuat dan tenang insya-Allah. Carilah ketenangan, carilah kekuatan melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah. Carilah ketenangan, kekuatan, keteguhan melalui jalan zikrullah, melalui jalan solat di awal waktu, melalui jalan tahajud, melalui jalan membaca Al-Quran, tuan pada mati Allah sekalian. Itulah jalan-jalan yang perlu kita tempuh, yang kita tak boleh lari tuan puan sekalian. Kita wajib tempuh untuk mendapat ketenangan hakiki. Jalan kita mengenal Nabi, jalan kita berselawat kepada Nabi SAW. Ada ramai manusia mencari ketenangan daripada jalan-jalan dunia, sedangkan ketenangan itu adalah harta ataupun anugerah yang datangnya daripada Allah, harta syurga, anugerah ataupun khazanah syurga. Penghuni syurga itu golongan yang tenang, bahagia, gembira. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita perlu mendapatkan ketenangan hakiki yang datangnya daripada Allah melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ada manusia, dia rasa jika dia dapat apa yang dia nak, dia dapat rumah sekian-sekian, dia rasa dia bahagia, dia tenang. Dia dapat kereta sekian-sekian, dia tenang, dia bahagia. Dia dapat duit sebanyak sekian-sekian, dia tenang, dia bahagia. Tetapi bila dia meletakkan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan itu pada dunia yang fana, yang sementara, maka ketenangan, kebahagiaan itu juga sementara. Di sana ada manusia yang dia tidak meletakkan dunia sebagai target. Subhanallah, bukan dunia sebagai target. Dia tidak ada apa-apa target besar lah dunia. Ada, kita kadang-kadang memang kerja kena ada target lah. Tetapi tidak kecewa jika target itu tidak boleh dicapai. Tetapi dia kecewa sangat jika dia tidak boleh mencapai target ukhrawi, target akhirat. Subhanallah, ada orang kecewa sangat bila dia tak bangun malam tahajud. Dia marah pada diri sendiri. Ada orang kecewa sangat bila dia tak boleh capai target selawat, tak boleh capai target istighfar. Dia tahu benda tu datang daripada kemalasan dirinya, kelemahan dirinya. Sekurang-kurangnya dia ada rasa kesal, ada rasa sedih, ada rasa macam sekurang-kurangnya rasa tu ada. Alhamdulillah tanpa sekalian. Jangan sampai tak rasa apa-apa. Bila kita tak bangun tahajud, tak rasa apa-apa. Bila kita satu hari tak buka Al-Quran, baca Al-Quran, hanya baca surah rutin, tak rasa apa-apa. Jangan sampai hari tu tak selawat banyak, tak zikir, tak istighfar, tak buat amalan-amalan soleh, tak rasa apa-apa tuan-puan sekalian. Saya percaya ramai dengan kita yang bila kita tidak melakukan amal soleh yang kita target, yang kita inginkan, kita ada rasa macam susah hati, rasa macam tak tenang, rasa macam teruknya. Subhanallah. Siapa yang menilai kehidupan hariannya teruk ataupun baik itu pada penilaian akhirat, maka insya-Allah kita adalah orang yang mempunyai hati ataupun mempunyai jiwa akhirat. Masya-Allah. Tapi siapa yang meletakkan kegembiraan dan kejayaan di hari itu apabila dia dapat capai target dunia. Contohnya, puas hati hari ni. Puas hati, kenapa? Target jualan capai. Puas hati hari ni. Itu boleh kita gembira, boleh. Tetapi kita jauh lebih gembira bila alhamdulillah hari ni boleh capai 1,000 selawat. Seronok. Seronok tu jauh sangat beza dia punya seronok tenang tu tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Orang yang begini dia tidak boleh dijual beli tuan-puan sekalian. Jiwa yang begini dia tidak mudah terusik dengan ujian, dengan cabaran, sebab dia tahu ujian, cabaran, semua itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia sangat suka dekat daripada Allah. Bila dia susah, dia banyak zikir. Sebab target dia adalah kebahagiaan dia diletak, ketenangan dia letak pada target-target akhirat. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Sebab itu kita ada doa kan, Allahumma a'inni. Nabi SAW ketika itu Nabi berada di atas tunggangan. Belakang Nabi adalah
anak angkat Nabi ataupun pembantu Nabi, anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, Masya Allah, duduk di atas tunggangan, Zaid bin Harisah ada di belakang. Lalu Nabi kata, wahai Zaid bin Harisah, sesungguhnya aku amat mencintaimu, aku sayang kamu, sayang sangat, aku mencintaimu, aku sayang sangat pada kamu, wahai Zaid bin Harisah, aku sayang, cinta sangat. Maka wahai Zaid, Nabi berpesan, setiap kali kamu sujud, setiap kali kamu solat, sujud terakhir tu, ada riwayat mengatakan selepas solat. Wahai Zaid bin Harisah, setiap kali lepas solat ataupun setiap kali kamu sujud tu, kamu jangan tinggalkan membaca doa Allahumma, ya Allah. Nanti saya tulis ya doa ni, a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, dalam mengingatimu, zikrika juga dalam berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa yang Nabi ajar. Nabi kata setiap kali lepas solat jangan tinggal doa ini wahai Zaid. Setiap kali lepas solat ataupun ada duit mengatakan setiap kali sujud akhir tu, jangan lupa baca doa ni wahai Zaid. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu, dalam berterima kasih kepadamu, dalam menghargaimu, wa ala husni ibadatika, dan bantulah aku ya Allah dalam memperindah ibadahku ya Allah, ibadatika, ibadah kepadamu ya Allah. Kita minta tolong dengan Allah 3 perkara, supaya Allah tolong kita sentiasa ingat dia, supaya Allah tolong kita untuk bersyukur kepada dia, supaya Allah tolong kita supaya kita memperelok dan memperbaiki amal soleh kita, ibadah kita. Kita dah solat, tapi solat kita lagi indah, lagi baik, lagi cantik. Kita dah selawat kita semakin baik, semakin banyak. Subhanallah, kita dah sedekah kita lagi tepat pada orangnya, lagi ikhlas, lagi banyak. Kita dah tutup aurat, ibadah tu tuan-puan sekalian, tetapi kita tutup aurat semakin baik, semakin baik. Tanpa pertolongan Allah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat semua, kita tidak mampu untuk buat 3 perkara ni. Jika Allah tak tolong kita, kita tidak mampu tuan-puan untuk sentiasa ingat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu azim. Hanya saja dengan kamu ingat Allah, bizikrillah, ingat Allah, sebut Allah, zikir Allah, tatma'innul qulub, maka tatma'innu, hatimu akan menjadi, tatma'innu, hatimu akan menjadi tenang. Tatma'innu, maka tenanglah qulub, hatimu. Subhanallah, siapa yang cakap? Pakar motivasi ke yang cakap? Kan, ustaz-ustazah ke yang cakap? Kan, syekh-syekh ke yang cakap, doktor ke cakap? Tidak. Yang mengatakan hal ini adalah Allah. Allah yang mukmin, Allah yang maha tenang. Allah lah memiliki ketenangan. Allah yang mukmin. Nama Allah Asmaul Husna. Allah yang memiliki ketenangan. Allah lah yang berikan ketenangan kepada siapa yang dia mahu. Ketenangan yang hakiki, yang sebenar. Dan Allah beri kita cara, kaedah. Allah bagi tahu macam mana kamu nak dapat ketenangan ni. Ketenangan tu kita dah jelas, suatu benda yang tidak boleh dilihat, tenang tu kan, subjektif tenang tu. Kalaulah ada jual, doktor ada pil tenang tak? Ni kalau makan 3 complete lah, kalau terlebihkan ni sangat. Tak ada obat tenang ke apa semua, tak ada tuan-puan sekalian. Masya Allah, tenang itu di hati nurani yang tidak boleh dilihat, bukan hati liver yang boleh dibedah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya saja dengan kamu mengingati Allah, ingat Allah melalui solat, melalui tahajud, melalui Al-Quran, melalui sedekah, melalui zikir, melalui kamu menutup aurat. Pernah ditanya kepada alim ulama, apakah maksud zikrullah? Lalu sebahagian besar, saya tengok definisi, ramai ulama menyatakan maksud zikrullah adalah apa jua perbuatan yang kamu lakukan
dengan perbuatan yang kamu lakukan, iaitu perbuatan perintah Allah. Semua itu zikrullah. Apa yang kamu buat, yang mana itu perintah Allah, bermaksud zikrullah. Apa yang kamu buat selain daripada perintah Allah, lagi-lagi larangan Allah, itu maksudnya kamu melupakan Allah. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita keluar bekerja itu zikrullah. Allah suruh kita kerja, cari pula rezeki yang halal. Kita tutup aurat, 8 jam kita keluar daripada rumah, berapa jam, itu tanda zikrullah. Kita ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, kita mungkin tak tutup aurat. Setiap kali kita solat, maksudnya kita zikrullah. Kita sedekah, kita senyum, apa sahaja perkara yang membawa pahala, sebab kita tahu pahala itu daripada Allah. Pahala itu daripada Allah, bukan daripada malaikat, bukan daripada sesiapa. Allah yang beri pahala. Malaikat tu kan catat je. Pemberi pahala adalah Allah. Allah juga berhak memadamkan pahala kita. Allah juga berhak menolak ibadah kita. Sebab itu malaikat banyak terkejut. Dia jangkakan ada seorang ahli ibadat itu bila meninggal dunia, kan, dipuji. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Maha mengetahui, tidak menerima, malah mencampakkan semula amalan. Malaikat tengok kita solat, okey, catat. Tengok kita puasa, catat. Tengok kita sedekah, catat. Tetapi yang menerima dan menolak amalan itu adalah Allah. Yang memberi pahala adalah Allah. Malaikat pencatat tugas-tugas. Malaikat juga menjalankan tugas. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, apa saja perbuatan kita yang mendatangkan pahala, itu zikrullah. Itu ibadah. Itu tanda kita mengingati Allah. Kita nak reward from Allah. Dan bila kita buat sesuatu yang mendatangkan reward, balasan, ganjaran daripada Allah, itu tanda kita ingat Allah. Jadi jangan sempitkan maksud zikrullah itu. Kan sampai orang kata, Ustazah, hari ni seharian sibuk saya duduk bantuan sini sampai saya baca Quran tak sempat ni, tak sempat. Ya Allah, saya kata, insya-Allah apa yang kamu buat yang mendatangkan pahala itu zikrullah. Tetapi sudah tentu tak akan menyamai dengan perbuatan membaca Al-Quranul Karim. Tuan-puan sekalian, Al-Quranul Karim. Inilah sebaik-baik Al-Quran dan juga solat. Al-Quran, solat. Itulah penghubung. Penghubung langsung kita dengan Allah. Penghubung langsung. Direct kita berhubung dengan Allah. Al-Quran, ini kata-kata Allah. Solat, kita berkata-kata dengan Allah. Kan biasa kita baca, kita dengar kata-kata yang indah. Siapa yang rindu untuk bercakap dengan Allah, siapa yang nak berkata-kata dengan Allah, dia yang nak bercakap dengan Allah, solat. Sebab masa solat tak berhenti bercakap. Tak berhenti. Cuba solat seorang-seorang. Kan, tanya solat seorang-seorang. Ada tak waktu kita diam? Tak ada. Tak berhenti-henti. Start dekat takbir, Allahu Akbar kabira, Al-Fatihah, Allahu Akbar, rukuk, zikir, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sujud. Tak berhenti sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak berhenti bercakap. Bercakap dengan siapa? Cakap seorang-seorang ke? Tak. Bercakap dengan Allah. Ketika solat, kita bercakap dengan Allah. Non-stop bercakap dengan Allah. Masalah kita ialah tak tahu apa yang kita cakap dengan Allah. Itu masalah. Big trouble sebenarnya. Kalau kita ada masalah-masalah yang lain, tidak sebesar masalah seorang manusia berkata dengan Tuhannya tapi tidak tahu apa yang diperkatakan. Dia dah bercakap dengan Tuhannya, Allah, dah 20 tahun dah, dah 30 tahun dah, umur dia pun dah 40 dah, dah 50 dah, masih lagi tidak memahami bacaan dalam solat. Masih lagi tak memahami. Tidak ada alasan sebenarnya. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya bukan pengajar Islam. Subhanallah, ada banyak buku terjemahan bacaan dalam solat. Ada banyak, cari dalam internet saja. Dia bukan tak mampu, tapi tidak mahu. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, siapa pun mampu untuk memahami bacaan dalam solat. Subhanallah. Siapa yang nak bercakap dengan Allah solat? Non-stop kita bercakap dengan Allah. Bukan cakap seorang-seorang tu. Kalau orang bukan Islam tengok, cakap seorang-seorang, rupanya cakap dengan Allah. Kita kata bukan, kami dalam solat tu bercakap dengan Allah. Sebab itu diwajibkan ada rukun qauli, perlu dengar, keluar suara, bukan gerak mulut je. Tak, keluarkan juga suara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji Allah, pasu minta dengan Allah. Dan setiap pergerakan itu, kan kita panggil apa? Ada takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir berpindah rukun. Daripada rukun tu kan, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Setiap kali kita berpindah pergerakan, memuji Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, bermaksud Allah yang maha berkuasa. Allah memiliki semuanya. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang ingin Allah bercakap dengannya, Al-Quran. Daripada awal sampai akhir, hujung ke hujung, huruf ke huruf, baris ke baris, semuanya adalah kata-kata Allah. Bukankah kalau dulu kan, orang dulu bercinta ada surat, orang sekarang bercinta guna phone. Kan bila rindu tu, bila nak baca kata-kata orang yang kita sayang tu, buka surat, ada bedak wangi, baca, rasa seronok. Pada hayat biasa je, tanya khabar je dalam surat tu. Doa je, moga awak sihat, gini-gini. Baca tu, seronok, Masya Allah. Dengar kalau orang bercinta sekarang, tengok ni, tengok scroll balik, seronok, tengok mesej, orang bercinta. Adakah kita pernah bercinta dengan Allah? Pernah tak kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah atau tidak? Masya Allah. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Siapa yang nak bercakap dengan Allah, salat. Siapa yang nak Allah bercakap dengannya, Al-Quran. Al-Quran. Ini surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Allah. Ini pesanan Allah, ini nasihat Allah, ini peringatan Allah, ini khabar bahagia gembira. Dalam ini ada khabar bahagia gembira. Allah pujuk kita dengan syurganya. Allah pujuk kita dengan nikmat akhirat, dengan nikmat dunia. Dalam ini juga adanya tarhib. Subhanallah, apa peringatan-peringatan, tarhib, berita-berita gembira tentang neraka, tentang kemukaannya. Subhanallah, Allah. Macam kita lah dengan anak. Bukan janji baik je semua. Okey Umi Mei. Tetapi ada juga amaran. Kalau buat macam ni, gini-gini. Kalau buat macam ni, gini-gini. Sebab memang manusia memerlukan dua. Pergi kerja mana pun tuan-puan sekalian. Pergi kerja mana. Tak ada bos kata, okey baiklah dengan kamu kerja syarikat ni, kamu dapat APS, so ni. Dan kamu dapat semua, kamu akan dapat cuti. Kamu sekian-sekian, kamu gini-gini. Okey. Peraturan. Ada larangan tak? Tak ada. Syaitan tak ada larangan. Kamu masuklah pukul berapa, tak ada tindakan. Buat kerja, buat je lah seikhlas hati. Kamu tak perlu capai apa-apa. Mustahil. Mesti ada ganjaran, berita gembira untuk pekerja. Mesti ada peringatan. Kamu kena masuk ni. Kalau tidak, gini-gini. Cuti setakat ini saja. Kerja, saya nak tengok tahap kamu bekerja. Jika tidak, kamu tidak akan disambung. Tidak akan disahkan. Kamu akan diberi tempoh 2 minggu saja penilaian. Gini. Nampak tak? Manusia itu fitrah memang memerlukan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu fitrah kita, Allah yang ciptakan kita. Sebab itu adanya targhib, khabar gembira dan juga khabar yang memberikan ancaman. Subhanallah, alhamdulillah.